Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam hormat, salam keluarga Malaysia kepada anda semua. Terima kasih kerana memilih untuk bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Nadi Sri Pagi anda pada pagi ini bersama saya Munawar Azmi. Dan kali pertama saya digandingkan bersama Munawar. Saya rasa cukup bersyukur hari inilah. Tahniah Munawar kerana menjayakan Citra Desa di Johor 2 hari berturut-turut. Ini hari ketiga Munawar bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih juga kepada anda yang menonton di TV1, di saluran Facebook Selamat Pagi Malaysia Nadi Sri Pagi juga. Terima kasih. Jadi saya bersama dengan Munawar hari ini 3 jam bersama dengan anda. Munawar sihat Alhamdulillah. Itulah kita cukup teruja pagi ini untuk kita bersama dengan seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan kita. Dan untuk permulaannya ini Ridwan, mungkin kita boleh berikan berita gembira. Berita gembira buat Malaysia. Saya kira semua orang tahu semalam kejayaan skuad badminton Malaysia. Yang mana keluarga Malaysia kita semua berbangga apabila skuad badminton lelaki negara Malaysia berjaya untuk menjadi Johan dalam BATC 2020 yang menewaskan Indonesia 3-0. Betul. Dan ini kali pertama selepas kejayaan ini cukup manis apabila skuad badminton negara Malaysia menumbangkan Indonesia, yang mana kalau Indonesia menang ini merupakan kali kelima berturut-turut Indonesia menang. Sebelum ini Indonesia menang di siri yang berlangsung di Filipina. Betul tu. Dengan kemenangan ini ia dapat menyekat hasrat musuh tradisi tersebutlah daripada menjuarai gelaran seperti yang Ridwan nyatakan 5 kali berturut-turut. Alhamdulillah kemenangan cukup manis untuk seluruh keluarga Malaysia. Dan kemenangan ini dan juga penghargaan ini turut dizahirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di laman Facebook beliau dan mengucapkan tahniah kepada seluruh pasukan badminton negara atas kejayaan yang cukup cemerlang, dan ini sudah pasti satu perkara yang cukup signifikan kejohanan ini sebelum beralih kepada kejohanan yang lebih besar seperti Piala Thomas dan Piala Uber selepas ini. Piala Thomas, Piala Uber. Tahun ini juga ada Sukan C, Sukan Asia, Sukan Commonwealth. Jadi tahun 2022 ini merupakan satu tahun kegemilangan sukan. Saya boleh katakan kegemilangan sukan untuk kita, insya-Allah. Itu yang kita harapkan. Jadi selaku RTM dan juga TV1 kami akan siarkan segala kejohanan penting ini untuk kita sama-sama menyokong pasukan kita dengan semangat keluarga Malaysia. Betul. Baiklah, kita teruskan dengan berita seterusnya. Ini juga berkaitan dengan apabila pandemik COVID-19 berlaku, jadi industri pekerjaan dan juga industri ekonomi terkesan. Betul. Jadi antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan adalah mewujudkan peluang pekerjaannya, dan ini adalah satu kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, yang mana usaha membantu perniagaan untuk atasi masalah pengangguran. Ini yang berkaitan dengan program Semarak Niaga Keluarga Malaysia, yang mana bertujuan untuk membantu dan juga membangkitkan semula perniagaan di negara ini sekaligus dapat mengurangkan masalah pengangguran. Jadi katanya juga ini merupakan salah satu penyelesaian yang inovatif dan tidak pernah diperkenalkan sebelum ini. Jadi kerajaan yakin usaha ini dapat membantu komuniti usahawan untuk terus maju dan juga bangkit semula, terutamanya apabila kita sudah pun berada dalam fasa post COVID-19 era. Betul. Dalam keadaan norma baru ini ada strategi-strategi baru yang perlu kita lakukan untuk menaikkan kembali ekonomi negara kita. Alhamdulillah. Dan dengan program Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini sudah pasti yang memberi nafas kelegaan kepada komuniti perniagaan di luar sana dan juga kepada golongan belia yang mungkin sedang mencari pekerjaan pada ketika ini, untuk kita melihat peluang-peluang dan juga ruang yang telah diberikan oleh pihak kerajaan untuk kita membantu komuniti usahawan kita ini terus bangkit pasca pandemik COVID-19. InsyaAllah tahun 2022 ini merupakan pemangkin kepada tahun kegemilangan untuk kita semua keluarga Malaysia. Itu juga yang kita harapkan. Jadi kes seterusnya, ini berita seterusnya mungkin Munawar boleh kongsikan. Ini berkaitan dengan kes Omicron. Dan ini merupakan satu perhatian yang perlu kita ambil maklum berkenaan penularan gelombang Omicron yang kita sedia maklum kini merupakan satu gelombang yang dominan dalam negara, tapi seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, iaitu pesakit bagi kategori 4 dan 5 juga berkurangan di hospital-hospital kerajaan maupun di hospital swasta, dan kita lihat juga kepentingan pengambilan dos penggalak dalam hal ini adalah sangat penting untuk membantu memberikan perlindungan yang lebih optimum kepada kita semualah. Dan dalam masa yang sama juga pelaksanaan PIC Kids juga sangat penting untuk kita war-warkan kepada ibu bapa dan juga penjaga di luar sana untuk mengambil dos vaksinasi bagi anak-anak untuk kita dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada seluruh keluarga Malaysia. Nawar dah dapat dos penggalak? Alhamdulillah. Saya pun dah dapat dah melepasi, orang kata satu ketika side effect dia. Memang rasalah sedikit lenguh dia, tapi insya-Allah okeylah selepas itu. Jadi ini juga berkaitan dengan kes COVID-19 yang
mana kadar kematian pesakit tanpa vaksin lebih tinggi. Jadi mengikut tweet ataupun hantaran yang dihantar oleh Menteri Kesihatan kita di laman Twitternya mengatakan data kematian per 100,000 orang populasi mengikut status vaksinasi bagi 1 Januari hingga semalam, yang mana pesakit berumur 40 hingga 49 tahun adalah sebanyak 92.09 orang. Jadi setiap 100,000. Jadi yang tidak mengambil vaksin, kematiannya adalah 92 orang setiap 100,000. Berbanding dengan mereka yang mengambil vaksin, hanya 3 orang dalam setiap 100,000. Jadi signifikannya dengan nombor-nombor ini untuk kita tahu bahawa kepentingan kita mengambil dos vaksin COVID-19 bercampur dengan dos penggalak merupakan satu langkah bijak untuk kita terus mengurangkan kesan COVID-19 kepada kesihatan dan juga diri kita sendiri. Betul tu Ridwan. Itu berkenaan pemerhatian kita lah terhadap kes baharu dalam negara kita dan juga kepentingan pengambilan vaksinasi kepada seluruh keluarga Malaysia. Dan ini juga antara perkara yang perlu kita berikan perhatian daripada pernyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu APMM diharap terus komited pastikan keselamatan zon maritim negara terpelihara. Dan kita lihat peranan yang dimainkan oleh APMM ini dalam menguatkuasakan undang-undang serta menarajui operasi mencari dan menyelamat di zon maritim negara dalam menjamin kedaulatan negara terus terpelihara. Ya, dan juga yang menarik pada hari ini, Munawar, kita nak kongsikan kepada semua. Munawar akan bersama dengan sebentar saja lagi akan bersama dengan Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamrus Muhammad Zain, Panglima Tentera Darat, akan berkongsi kepada anda mengenai sambutan Hari Tentera Darat ke-89 dan kita ada persembahan khas untuk anda semua secara langsung di dalam SPM ini ketika temu bual, dan saya akan berada di luar studio. Wow, untuk memberikan anda persembahan tu cukup dinanti-nantikan. Ya, persembahan yang untuk dinanti-nantikan. Saya rasa hari ini sesuai lah. Kita Tentera Darat, kita gagahkan sikit, kita lelaki. Okey, itu antara perkongsian menarik lah yang akan kami bawakan kepada anda. Tapi terlebih dahulu kita nak bersama